tajuk kita ialah berkaitan dengan Uli Lumat Geografi SPM bahagian A, iaitu di kertas 2 ya. Jadi cikgu mengalu-alukanlah untuk murid tingkatan 4 dan juga murid tingkatan 5 khususnya ya. Oleh kerana tahun ini adalah tahun pertama format baru peperiksaan KSSM 2021. Jadi untuk murid tingkatan 5 cuba perhatikan baik-baiklah ya. Okey. Pertama tu kita tingkatkan dulu motivasi kita dalam pembelajaran PDPR kita di rumah masing-masing ya. Okey. Nampak ke tadi? Cikgu screen share tadi. Okey. Boleh teruskan juga lagi. Okey. Macam mana? Kita ambil MOOC dahulu ya untuk belajar geografi. Sesungguhnya di era PDPR ini cikgu akan sentiasa membantu pelajar-pelajar sekalian ya sehingga berjaya insya-Allah. Sama-sama kita murid-murid berusaha, cikgu membimbing dan membantu anda semua ya. Okey. Sekarang kita lihat untuk makluman semua, insya-Allah kalau tidak ada arah melintang, Uli Lumat Geografi SPM siri 1 bermula malam ini. Kita akan membincangkan mengenai tajuk kemahiran geografi, graf dan carta.
pada Uli Lumat Geografi SPM 2, ini adalah tarikh ini tidak tetap ya, murid-murid dan cikgu-cikgu akan berubah dari masa ke semasa. Kita akan Uli Lumat Geografi bahagian B struktur. Manakala siri ketiga Uli Lumat Geografi SPM bahagian C essay dan program Uli Lumat Geografi SPM siri 4 kita akan laksanakan minggu kedua bulan Julai, iaitu berkaitan dengan analisis soalan SPM keseluruhan. InsyaAllah saya harap cikgu-cikgu dan murid-murid dapatlah bersama-samalah pada tarikh yang telah ditetapkan, dan InsyaAllah sekiranya ada berlaku perubahan tarikh, saya akan maklum kepada cikgu dan murid-murid sekalian lah ya. Cikgu akan maklum lah ya. Okey, mari kita lihat dahulu untuk makluman murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 5 mungkin mereka ni dah diberitahu oleh cikgu-cikgu ya, di mana format instrumen peperiksaan KSSM Geografi SPM dengan kod 228 ya, 2280 ya. Untuk kertas 1 dikenali sebagai 2280 palang 1, kertas 2 2280 palang 2 ya. Okey, masa kita tingkatan 3, kod kertas kita geografi adalah 23. Sekarang murid-murid berada di peringkat SPM, maka kod kertas kita ialah 2280. Okey, kita lihat dahulu geografi kertas 1. Okey, geografi kertas 1 terdapat kertas soalan objektif aneka pilihan yang terdiri daripada 40 soalan. Okey. Okey, ada gangguan sikit, minta murid tu ya. Okey, cikgu sambung. Okey, bilangan soalan adalah 40 soalan. Jadi murid-murid kena jawab semua. Ini kertas 1 berbentuk objektif. Okey, masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Okey, cikgu baca overall dahulu untuk format. Kertas 2 terdiri daripada 2 jenis item soalan. 1 soalan subjektif respon terhad. 1 subjektif respon terbuka. Apa maksud soalan subjektif respon terhad? Mungkin terhad ni di mana soalan itu berpandukan kepada rajah, gambar, foto dan sebagainya ya. Okey. Untuk kertas 2 terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey. Jadi murid-murid cikgu minta dengar betul-betul lah ya. Bahagian A adalah 30 markah. Ya, terdiri daripada 2 soalan. Murid-murid kena jawab semua soalan tersebut. Ya, soalan 1 dan soalan 2. Yang merangkumi 30 markah. Okey, bahagian B terdapat 3 soalan struktur. 3 soalan struktur ini murid-murid juga perlu jawab semua. Ketiga-tiga soalan, di mana 1 soalan diperuntukkan 10 markah. Jadi kalau 3 soalan, 30 markah. Okey, bahagian C diperuntukkan 40 markah. Ada 4 soalan, murid-murid akan pilih 2 soalan esei sahaja untuk dijawab. Okey, boleh? Okey, masa yang diperuntukkan untuk format KSSM 2021 adalah 2 jam 30 minit. Kalau sebelum ini, masa yang diperuntukkan untuk jawab soalan kertas 2, 2 jam 15 minit sahaja. Di mana 15 minit lagi ya? Mungkin peruntukan bahagian B
di mana daripada 2 soalan struktur dijadikan kepada 3 soalan struktur. Mungkin juga masa itu diberi ataupun diperlukan di bahagian A walaupun ada 2 soalan. Kalau sebelum ini kita ada 5 soalan, ya, termasuk struktur 7 soalan di bahagian A. Mungkin 2 soalan pun sudah memadai untuk kita menjawab dan mengambil masa yang agak banyak sedikit, ya. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, boleh murid-murid? InsyaAllah, ya. Okey. Ya. Okey, ya. Seperti biasalah, catat dah. Takut tak ingat, ya. Sekarang kita lihat geografi kertas 1. Secara keseluruhan, geografi kertas 1 yang cikgu maklumkan tadi 1 jam 15 minit. Okey. Geografi kertas 1, jenis soalan adalah objektif. Masa yang diperuntukkan 1 jam 15 minit. Jumlah soalan 40 soalan. Jadi kalau kita kira-kira, cikgu duk kira lah, purata untuk satu soalan adalah 1 minit 50 saat. Lama tu, ya. Murid-murid. Jadi jenis soalan pelbagai pilihan MCQ. Dalam kertas 1 objektif meliputi semua bab kecuali kemahiran geografi. Bab ini di tingkatan 4 kalau kita lihat terdapat 11 bab, tidak termasuk kemahiran geografi. Tingkatan 5, 8 bab. Jadi semua bab-bab ini soalannya akan dikemukakan dalam kertas 1. Bilangan soalan kalaulah kita lihat secara keseluruhan, kalau 19 bab, kita dapat 2 soalan, purata 2 soalan untuk 1 bab. Ya. Dalam kertas 1. Okey, murid-murid. Apa yang ada dalam kertas 1 yang perlu murid-murid faham, ya? Di mana kertas 1 terdiri daripada soalan yang berbentuk peta. Selain itu, graf, foto, keratan akhbar. Foto sama ada foto yang seperti foto gunung berapi ataupun foto sebenar. Terdapatnya rajah, ya, dalam kertas geografi, kertas 1. Selain itu terdapatnya maklumat ataupun pernyataan dalam soalan tersebut. Dan kita dapati terdapatnya jadual, ya. Ini yang ada dalam kertas 1. Rasa murid-murid dah biasa, ya, dalam kertas 1. Sebab soalannya A, B, C, D. Ya. Okey. Kita lihat contoh soalan objektif. Bagaimana yang dikatakan terdapatnya rajah, foto dan sebagainya. Contoh soalan. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya proses luluh hawa pada rajah 1? Pernah lihat rajah 1? Ya, rajah 1 adalah di bawah tajuk luluh hawa geografi tingkatan 4 KSSM, ya. Apakah jawapannya? Apakah faktor yang menyebabkan berlaku proses luluh hawa pada rajah 1? Rasa-rasa gapo jawab dia, Ya, itu perubahan suhu yang ekstrim. Ini berlaku di kawasan zon sederhana sejuk, ya. Okey, kita lihat pula soalan 2. Soalan 2 tidak ada pernyataan, tidak ada apa-apa, ya. Direct. Apakah kesan luluh hawa kimia terhadap pandang darat di kawasan gurun panas? Rasa-rasanya apa jawab dia? Ya, jawapan dia C. Itu pembentukan
Bonhart ya. Ada dalam buku teks. Jadi kalau murid-murid baca buku teks Rajah, insya-Allah boleh jawab soalan objektif ya. Okey, kita lihat pula soalan yang ketiga. Soalan ketiga berdasarkan kombinasi yang telah diberi. Kombinasi manakah benar tentang ya gerakan jisim di kawasan dan kawasannya. Okey, kita tengok A, aliran lumpur pinggir laut. Betul atau salah? Pernahkah berlaku? Okey, kita lihat pula soalan jawapan B, kesutan tanah cerun landai 2 darjah hingga 3 darjah. Ya, betul ya. Tanah runtuh C, kawasan gunung musim sejuk, tanah runtuh. Musim sejuk salji ya. Di aliran lumpur muara sungai. Okey, jadi jawapannya ya, B jawapannya ya. Okey, kita lihat pula contoh soalan objektif yang memerlukan kepada pilihan ya murid-murid. Okey, apakah kesan lulu hawa kimia terhadap pandang darat di kawasan lereng bukit? 1, hujan lebat, betul? Ya, betul. 2, sinaran matahari. 3, kawasan tadahan hujan. 4, kecerunan bentuk muka bumi. Okey, apakah jawapannya? Mari kita lihat. 1, hujan yang lebat. 2, sinaran matahari. Maka jawapan dia A. Okey. Sekarang kita lihat pula. Ya, catat deh kalau tak ingat. Seperti biasalah. Cik Mek ni perlu ingat ke cikgu juga ke murid-murid ya. Okey, kita lihat pula geografi kertas 2 bahagian A iaitu kemahiran geografi ya. Okey. Seperti yang cikgu bagi tahu tadilah ya. Kita diperuntukkan masa ialah 2 jam 30 minit. Okey. Jumlah soalan ada sedikit teknikal. 1, 2 soalan sahaja ya. Okey, maaf cikgu ya. Jumlah soalan keseluruhan. Maafkan cikgu, termasuk bahagian A, B dan C ya. Okey, kita lihat bahagian A. Tadi kita dah bincang bahawasanya bahagian A 30 markah. Semua ini adalah soalan kemahiran geografi. Jadi murid kena jawab semua, tak boleh tinggal. Kalau boleh bila jawab soalan, jangan hantar orang panggil kertas kosong balik ke cikgu ya. Hantar soalan balik ke cikgu ya. Tulis macam tu ya. Sebab bahagian A 30 markah banyak ni daripada 100 markah. Jadi hanya ada 2 sahaja soalan. Mungkin. Ini mungkin 1A, 1B, 1C, 1D. Atau 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kemungkinan ya. Kalau murid-murid tingkatan 5, dia dah pernah jawab soalan di tingkatan 4. Jadi dia dah tahu. Jadi untuk soalan 1 saja, nilai markah yang diperuntukkan ialah 15 markah. Banyak tu ya, 15 markah. Soalan 2, kemungkinan sama juga seperti soalan 1. A, B, C, D. Atau 2A, 2B. Atau kemungkinan juga 2A, 2B, 2C. Ya. Jadi peruntukan markah semua adalah 15 markah. Macam mana? Boleh faham setakat tu? Okey, untuk bahagian B, cikgu bagi tahu sepintas lalu, iaitu 30 markah, terdapat 3 soalan struktur semuanya. Murid-murid wajib jawab. Kalau kita lihat bahagian A 30 markah, bahagian B 30 markah, maka di sini peruntukan markah yang telah diberi adalah 60 markah daripada 100 markah. Jadi kalau murid-murid tak jawab atau banyak tinggal kosong, bermaksud murid-murid akan kehilangan banyak markah. Ya, jadi di sini cikgu-cikgu pun dah nampak kan. Jadi murid-murid semua cikgu harap
Pastikan ya. Pastikan untuk bahagian A sila jawab betul-betul, bahagian B juga begitu ya. Jadi di sini 60 daripada 100 markah. Okey, untuk soalan struktur seperti biasa kalau murid-murid lihat contoh soalan SPM yang lepas, soalan terdapat A, B, C, D ya. Satu soalan 10 markah. Okey. Okey, satu soalan 10 markah untuk struktur. Apa yang berbeza di sini? Kalau soalan tahun lepas berakhirnya kita kata peringkat KBSM, di mana soalan 1 untuk kemahiran, soalan 1 hingga soalan 5. Untuk struktur soalan 6 dan 7. Tapi untuk format baru, cikgu, murid-murid yang cikgu kasihi, soalan 1 adalah kemahiran bahagian A, soalan 2 kemahiran. Bahagian B bermula dengan nombor 3. Okey, soalan yang ketiga A, B, C, D 10 markah. Soalan yang keempat A, B, C, D ataupun A, B, C, D, E. Ini kita kata bergantung kepada soalan. 10 markah juga, soalan 5 juga 10 markah. Jadi 3 soalan struktur ini adalah 30 markah. Okey. Bahagian C adalah soalan esei, di mana 40 markah diperuntukkan. Murid-murid kena jawab 2 soalan esei, iaitu soalan ke-6 dan ke-7. Soalan esei diberi 4 soalan, murid pilih 2 daripada 4 ya, 2 daripada 4 soalan yang dikemukakan. Okey. Ada murid-murid tanya, cikgu bolehkah saya nak jawab 3 soalan esei? Sebab saya rasa saya boleh jawab semua. Ada pandai lagi cikgu, saya nak jawab semua. Tak jadi masalah nak jawab semua ke-4 soalan esei. Cikgu takut, pertama, cikgu bimbang nanti murid tak sempat masa yang diperuntukkan, tak dapat mengejar masa yang diperuntukkan ya. Yang kedua, sekiranya murid menjawab 3 daripada 4, sedangkan kita galakkan murid jawab 2 sahaja. Jadi cikgu akan periksa 2 soalan esei yang terbaik. Faham tak? Katalah soalan nombor 6, murid-murid dapat 18. Soalan nombor 7 dapat 16 markah. Soalan nombor 8 dapat 12 markah. Jadi, cikgu akan pilih markah yang paling banyak. 2 soalan esei yang paling banyak, iaitu soalan 6 dan 7 saja. Jadi, soalan 8 diketepikan ya. Okey, faham setakat tu murid-murid cikgu? Cikgu harap jelaslah ya. Sekiranya tak jelas, murid-murid boleh PM cikgu ya. WhatsApp personal boleh ya. Okey, jadi untuk malam ini ya. Okey. Ya. Okey, kita pergi sebentar. Okey, kita lihat semula. Jadi untuk malam ini, cikgu hanya fokus untuk bahagian A saja. Jadi untuk bahagian B, okey, maafkan cikgu, bahagian B CD kedua, bahagian C CD ketiga ya. InsyaAllah ya, kita sama-samalah. Nanti bila ada join ya, ramai-ramai. Okey, sekarang kita lihat grade sekolah. Ini grade yang biasa ada di sekolah ya. Murid-murid pun tahu dia dapat berapa, dia berada di grade berapa ya. Okey, untuk grade sekolah ini tidak ada yang kita kata yang tepat. Mungkin sekolah murid-murid grade-nya lain ya. Mungkin sekolah ini grade-nya lain ya. Jadi
bergantung kepada sekolah masing-masing. Kebiasaannya kalau murid-murid mendapat markah 0 hingga 39, maka jawapannya ialah pen merah lah ya, gagal. Jadi nilai grade purata bagi kalau kita nak kira bagi cikgu atau sekolah ialah 9 ya. Bagi murid-murid setakat grade sahaja. Okey, kalau murid-murid dapat 40, 44 berada di grade E. 45, 49 D dan seterusnya. Jadi murid-murid cikgu calon geografi SPM sama ada tahun ini atau tahun berikutnya, cikgu harap kamu berada di grade B, B+, A tolak, A minus. Ya, insya-Allah. Ya, bukan kata kita tak boleh nak kata kita tak boleh ya. Selagi kita pandai membaca, selagi kita pandai menulis, kita pandai mengira dan kita sempurna Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah murid-murid akan dapat grade yang cikgu bagi tahu tadi dengan bimbingan cikgu di sekolah yang bersungguh-sungguh untuk kejayaan murid-murid. Macam cikgu bagi tahu tadilah, di musim PDPR, walaupun murid-murid berada di dalam talian, tapi cikgu tetap berkorban untuk murid-murid. Selain daripada mengajar di talian, cikgu juga bersiap siaga untuk memberi nota kepada murid-murid di luar daripada talian. Ya, itu pengorbanan guru-guru, murid-murid sekalian. Jadilah masa, ambillah masa untuk PDPR ini oleh kerana kita tak ke sekolah tapi kita masih belajar seperti biasa. Jadi ambil peluang ini sungguh-sungguh ya. Okey, seterusnya. Okey, setakat tu. Sekarang kita lihat pula teknik nak menjawab soalan bahagian A 1 dan 2. Okey. Kemahiran geografi pertama sekali bahagian A ini mestilah berkaitan dengan peta topografi. Pernah lihat peta topografi? Murid-murid tingkatan 4 mesti dah lihat ya. Di peringkat SPM, peta topografi yang kita gunakan adalah peta berwarna. Ia berbeza dengan peta semasa kita belajar di tingkatan 2, iaitu peta lakat. Jadi, pelajar calon-calon SPM akan didedahkan dengan peta sebenar. Ya, jadi cikgu macam mana ni peta sebenar ni? Bagi calon SPM tahun ini mungkin dah terbiasa. Bagi calon SPM tahun 2022 iaitu murid tingkatan 4, insya-Allah kita akan belajar selepas ini ya. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey. Bahagian A soalan 1. Cikgu fokus kepada soalan 1. Bahagian A dengan markah 15 markah. Okey. Setakat inilah ya. Sebab kita pun tak tengok lagi soalan yang akan keluar ya. Kalau boleh tengok, Allah mesti dapat A+ semua dah. Kita anggapkan bahawa pemarkahan yang diberi 1 hingga 4 markah. Seperti sebelumnya. Itu soalan 1, 15 markah berkaitan dengan peta. Di sini cikgu tak highlightkan peta SPM 2015. Cikgu harap murid-murid boleh tengok lepas ini peta 2015 sekiranya ada dalam koleksi soalan. Okey, biasanya soalan 1A, nyatakan nama lokasi tertinggi dan ketinggian dalam meter. Okey, berapa markah yang diperuntukkan? Okey. Okey. Cikgu minta anak-anak pelajar yang cikgu kasih sekalian berhenti seketika untuk sharing screen ya. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu berhenti kejap, tengok muka kejap ya. Okey, beres? Buat gambar macam ni ke? Beres semua? Cikgu, okey. Tengok muka ni bukan macam muka budak ya. Okey. Kalau tak beres,
buat macam ni. Kalau tidak, calling cikgu ataupun PM cikgu. Cikgu beres je PM. Jangan PM tengah malam. Tidur tengah-tengah malam ya. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Cikgu sharing. Okey, setakat mana dah tadi? Ni ya. Sekejap ya. Okey. Jadi kalau soalan 1 nyatakan, dia tanya nyatakan. Cikgu boldkan ataupun warnakan dengan perkataan nyatakan. Pertama, berwarna biru. Ada sebab ya. Berikan. Cikgu minta murid-murid tumpu perhatian. Mungkin cikgu tak jelaskan lagi sekarang. Cikgu jelaskan kemudian. Okey, perkataan nyatakan. Berikan berapakah. Semua ini berada di hadapan soalan. Kita namakan kata kerja. Okey? Okey. Jadi soalan 1A kita lihat. Ni Gunung Sagu. Cikgu, mana petanya? Murid-murid boleh buka peta sendirilah ya. Okey. Sebab cikgu takut bila cikgu buka peta, petanya besar ya. Bila peta besar, cikgu tak nampak pula. Sudah ya. Okey, Gunung Sagu. Sebab dia tanya 2 soalan di sini. Satu dia tanya lokasi. Satu lagi soalan tanya ketinggian. Jadi murid-murid kena perhati molek soalan. Jangan pakai baca berung gitu. Inilah yang dipanggilkan soalan kebat. Jadi soalan nampak okey, tapi kerana murid-murid ingat lokasi tertinggi saja, maka tertinggal untuk ketinggian. Okey, Gunung Sagu palang 764 meter. Jangan tinggalkan unit setiap kali jawab soalan. Dah? Kecuali soalan sudah ada perkataan meter. Okey. Jadi 1 markah Gunung Sagu, 1 markah 764 meter. Sekiranya betul lah ya. Kalau salah, salahlah ya. Okey, sekarang kita lihat 1B. Okey, 1B dia bagi tahu berikan rujukan grid 6 angka. Okey, rujukan grid 6 angka. 6, 8, 4, 7, 7, 6. Cikgu, kalau saya tulis RG bolehkah? Cikgu tak tulis RG. Dapat markah. Ya, sebab soalan ini sudah bagi tahu berikan rujukan grid 6 angka. Tapi kalau murid-murid bagi 6, 8, 7, 7, 6 angka ke 4 angka? Memang cikgu 4 angka. Soalan tanya 6 angka. Jadi kalau bagi 4 angka, jawapan dia salah lah. Ya? Okay. Ini semua dipanggil fakta. Dan cikgu nak murid-murid tumpu perhatian tulisan yang berwarna biru dengan tulisan yang cikgu boldkan besar, iaitu fakta. Ya? Berikan, nyatakan fakta. Markah 2 markah. Okey. Berapakah bearing Gunung Kabus dari titik tanda tinggi 402? Okey, di sini ada banyak jawapan. 137 darjah, 138 darjah, 139 darjah. Murid-murid tidak digalakkan menjawab banyak jawapan. Cikgu letak jawapan di sini untuk menunjukkan bahawasanya jawapan bearing akan diberi dalam bentuk purata. Katalah jawapan sebenarnya adalah 138 darjah. Okey. Katalah murid A jawab 137 darjah. Okey, dikatakan dapat 2 markah juga. Murid C jawab 139 darjah. Dia juga dapat 2 markah. Selain daripada murid yang mula-mula sekali 138 darjah. Faham di situ? Bermaksud jawapan untuk mencari bearing dan jarak adalah dalam bentuk purata. Jadi tak kata pelajar A 138 darjah dia saja yang betul. Jadi 137 salah. Dah, ya. Okey. Kita akan bincang lepas ni ya. Okey. Sekarang kita lihat soalan B. Jelaskan 2 sumber berbeza tanpa merosakkan alam sekitar. Markah yang diperuntukkan 2 markah. Jadi murid hanya nyatakan dalam bentuk fakta sahaja. Boleh? Cikgu gapo jawab cari sendiri. Jaga-jaga dah. Uji sikitlah. Okey. Okey, kita tengok pula
Soalan C. Bagaimanakah pembinaan kilang kelapa sawit dapat memajukan ekonomi di kawasan petak grid tersebut? Okey, dia bagi kepada kita ialah petak grid. Ini petak grid ya. Bagaimana kita nak jawabnya? Oleh kerana soalan ini memperuntukkan ada 4 baris sahaja. Taklah panjang macam esei. Maka murid-murid hendaklah menjawab dalam bentuk fakta dan huraian pendek. Ya, fakta dan huraian pendek. Iaitu yang diberi markah 3 atau 4 markah. Lagu manalah cikgu fakta dan huraian pendek ni? Okay, jom kita lihat. Okey, pembinaan kilang kelapa sawit. Kita ambil sikit soalan. Ya. Jangan ambil panjang, nanti ambil ruang pula untuk kita nak jawab. Ya. Pembinaan kilang kelapa sawit. Kalau tak saya ambil apa? Iaitu meningkatkan peluang. Boleh juga ya. Pembinaan kilang kelapa sawit dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Okey, tulisan yang berwarna biru itu dianggap fakta. Okey. Jadi apa huraian dia kepada penduduk? Misalnya penjaga keselamatan, pekerja kilang, pengurus kilang. Itu adalah huraian pendek. Sudah memadai. Cikgu, adakah kita perlu bagi tahu contoh tu 3, 4? Tak apa. Bagi tahu 1 pun dah memadai ya. Okey, selain itu dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Itu adalah fakta. Penduduk sekitar dengan mendapat upah yang tinggi. Itu adalah huraian pendek. Nak sikit je, hurai sikit je kepada fakta. Tak perlu panjang-panjang ya dalam kemahiran geografi. Ini cikgu bincang dalam kemahiran geografi dah. Ia juga dapat meningkatkan kemudahan infrastruktur seperti adanya lampu jalan, jalan raya berturat dan sebagainya. Ini kalaulah soalan ini 3 markah. Kalau soalan dia peruntukkan 4 markah, maka bagilah 1 lagi fakta dan sedikit huraian. Okey? Boleh? Boleh dah. Okey. Bagus. Nak murid cikgu kau tidur dah. Pusing cikgu lama syok ke cikgu ya. Okey, kita tengok kemahiran geografi juga bahagian A, soalan kedua. Okey, soalan kedua 15 markah. Markah yang diperuntukkan mungkin 1 hingga 4. Ini kemungkinan saja contoh soalan, macam-macam contoh soalan ya boleh buat. Ya, contoh soalan yang cikgu bagi ialah berkaitan dengan carta pai. Kalau murid-murid tingkatan 5, mereka ni pernah dah jawab soalan PT3. Betul tak? Tapi kalau murid-murid tingkatan 4 tahun ini, mereka ni honeymoon ya tahun lepas. Betul tak? Okey, jadi kalau honeymoon mungkin tak tahulah bentuk soalan PT3 tingkatan 4 bahagian graf. Okey, tak apa. Yang itu tingkatan kita boleh belajar ya. Jadi untuk tingkatan 5 SPM, kemungkinan soalan ini dalam bentuk graf, carta jadual dan sebagainya. Ini contoh sahaja ya, contoh soalan yang cikgu bagi. Cikgu buat carta pai ya. Okey. Diberi peratus ekspor minyak kelapa sawit Malaysia tahun 2000, carta pai ya, carta pai 1. Mungkin soalan 2 berdasarkan carta pai berikut. Berikan negara pengimport utama minyak kelapa sawit pada tahun 2000. B. Mengapakah negara India banyak mengimport minyak kelapa sawit dengan Malaysia? C. Jelaskan faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi pengekspor kelapa sawit utama. D. Senaraikan produk yang dihasilkan berasaskan sumber tersebut. Ini contoh ya, contoh soalan nombor 2. Jadi cikgu harap murid-murid akan dapat ya. Aisyah nak share skrin dengan cikgu ke? Okey, Aisyah tutup dulu ya share skrin. Okey. Cikgu share skrin balik ya Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah. Tengok pula depan tak? Kenal pula. Bila cikgu present, cikgu hanya nampak present sajalah. Cikgu tak buka ya. Okey? Kena tanya juga dia duk garu kepala. Okey ke? Ya? Okey. Okey. Tulis dah. Catat dah. Allah. Siapa pakai mask malam-malam ni ya?
Tak boleh senyum lah ya. Husna okey? Husna? Husna pakai mask ya. Saya tengok gambar ni Anas. Ni Anas ni Tino ke Jatin? Nur Ai ni lari dah. Tino ke Jatin ni Anas. Nampak comel orangnya ya. Okey, kita sambung Boleh? Okey, boleh? Boleh dah? Okey. Mau ngatuk ke sengguk-sengguk ni? Pusing cikgu ngatuk sengguk-sengguk ya. Kak Noh nak suruh pelajar boleh jawab ke apa yang Kak Noh tanya macam mana? Tak apa. Kak Noh nak bagi signal saja. Okay, beres. Thank you, Kak Noh. Signal tutup ya. Okey. Okey. Sekarang kita pergi tadilah ya tajuk. Okey. Beres? Cikgu harap beres lah ya. Jadi cikgu minta mic murid-murid tutup dulu ya. Sebabnya nanti kalau duduk kecik dengan cikgu berbuah juga. Takutnya tak habis. Ya. Sudah kerja kita pukul 12 malam dah. Okey. Kita lihat tadi. Tadi ni rumusan bahagian A ya. Tadi cikgu minta murid-murid perhatikan kata kerja yang berwarna biru. Dah. Lepas tu tulisan yang berwarna merah. Okey. Kata kerja di awal soalan, murid-murid kena tahu ya, bila baca soalan tu garis selalu. Garis selalu. Baca tu bila-bila pakai pen. Garis. Kata kerja. Nyatakan. Namakan. Senaraikan. Apakah. Berikan. Kemukakan. Ini soalan untuk kemahiran geografi. Jangan lupa ya, ni bahagian A ni. Kemahiran geografi lah. Maka tukar takir dengan esei ke struktur ya. Ni bahagian A. Cikgu fokus kepada bahagian A. Soalan 1 dan 2. Okey. Markah yang diperuntukkan 1 hingga 2 markah. Okey, 1 hingga 2 markah ke? Mungkin ya. Okey. Apa jawapan calon? Fakta. Tadilah berikan bukit, puncak tertinggi, nilai ketinggian ya. Nama apakah bearing dari kampung A ke kampung B dan sebagainya ya. Okey, kita lihat pula. Sekiranya kata kerja di awal soalan, apakah? Kemukakan cadangan, jelaskan, terangkan, huraikan, bagaimanakah? Ada juga ni kata kerja ni ya dalam kemahiran geografi. Biasanya 3 hingga 4 markah. Di mana diperuntukkan untuk jawab soalan ada bentuk garis lurus. Macam tadilah cikgu bincang tadi ya. Apa yang perlu murid-murid bagi jawapan dalam bentuk fakta dan huraian ringkas. Bapa? Bapa. Mengapa? Kerana ruangan terhad. Betul, ruangan terhad. Cikgu, kalau tulisan saya besar, tanya cikgu. Tanya cikgu sekolah masing-masing dah. Okey, nanti waktu kita bincangkan kemudian ya. Cikgu tahu ada gaf pada depan lo belakang tu nak tanya ya. Sabar. Okey. Jadi catat dah kalau tak ingat. Tulis catatlah ya. InsyaAllah ikon geografi kita ni boleh memberi semangat kepada murid-murid. Okey. Jom kita belajar sebentar. Setelah kita tahu dah format nak jawab periksa, lagu mana, mari kita ulang kaji. Tadi tak tengok soalan. Padahal tak baca buku lagi tak. Tak tahu pun cikgu, tak ingat. Cikgu, saya hilang ingat test sebentar cikgu sebab PDPR dah. Jangan. Makan vitamin banyak dah, vitamin C. Okey, kita lihat kemahiran geografi bahagian A. Okey. Kenal tak belakang tak? Ini peta topografi. Jadi inilah peta sebenar dalam peperiksaan SPM. Peta topografi ketah comel, terang molek, jelas, terang nyata lagi bersuluh. Jadi kalau dewan masa periksa, dewan tu blackout, saya pun, cikgu pun pusing. Bukan cikgu saja, semua cikgu geografi akan pusing. Sebab mesti tak nampak ya. Terutamanya benda urik-urik tu, halus-halus tu warna tu ya. Kontur. Jadi kena bawa kantar pembesar lah. Okey, dalam peta topografi akan diadakan ada sekali bahagian jadual yang berwarna biru. Okey, perhati molek dah. Pertama, titik contoh.
titik contoh di sini adalah titik tertinggi. Ia menunjukkan puncak tertinggi ataupun nilai paling tinggi dalam keseluruhan peta. Dalam keseluruhan peta, Cikgu Royan. Kalulah soalan tanya, apakah puncak tertinggi yang terdapat di bahagian mana? Timur, barat. Barat, garisan timuran 05. Bahagian barat, tangan kiri tau. Tangan kiri ni kalau tengok garisan timuran alik bawah tu 05 ke bahagian barat. Jadi di sini pelajar tak boleh jawab Bukit Tukang dah lah. Sebab soalan tadi hanya menjurus kawasan bahagian barat, garisan timuran sahaja. Okey? Kena perhati molek soalan. Lama kan bila soalan tanya bukit tertinggi bahagian barat, maka dijawab Bukit Tukang selalu. Sedangkan dalam peta Bukit Tukang ini difokus kepada keseluruhan peta. Peta tu. Okey? Okey, kalaulah soalan tanya berapakah rigid grid Bukit Tukang, sudah disediakan di bahagian bawah, itu 051571. Jadi murid-murid tak perlu dah lagi nak cari. Cuma cikgu nak minta murid-murid perhati molek soalan tadi. Takutnya terbion lah orang panggil. Tahu terbion lah? Terbion lah. Baca soalan pakai yo lah tu. Kena kosong markah ya. Okey. Dalam peta ini juga ditunjukkan mata angin. Ini biasanya jarang kita guna. Kalau sukatan lama dulu ada buat pengiraan sikit. Mata angin ni untuk pengiraan bearing kita hanya guna utara grid. Tak rujuk pun sini ya. Tapi cikgu nak maklum. Bila-bila tengok peta perhati molek ya. Okey. Ini petunjuk peta. Kenapa petunjuk peta dia? Pernah lihat? Bila jawab soalan bahagian A, murid-murid jangan sekali-kali ego tak si tengok petunjuk peta. Bila tak tengok petunjuk peta, maka kita pun mula merabel jawab ya, terutamanya untuk 3 dan 4 markah ya. Perhati molek. Tidak semua petunjuk ini berfungsi dalam peta. Ada petunjuk-petunjuk tertentu bukan tak berfungsi, maksudnya tak berfungsi untuk kita cari satu-satu kawasan ya. Jadi kita tengoklah peta tu, tengok petunjuk semua warna. Kalau ada hak bu hitam putih tu memang tak boleh tengoklah petunjuk kalau dia bu hitam putih ya. Okey. Sekarang kita tengok peta. Okey, ciri-ciri peta topografi mesti ada garisan timuran, garisan utaraan, petak grid, petunjuk, skala dan arah utara. Okey. Sekarang kita tengok kajian peta. Bila kita kaji peta, mesti ada jarak dalam unit kilometer, arah, bearing, dalam nilai darjah, simbol, ada rigid grid atau petak grid, termasuk garisan timuran dan garisan utaraan. Ya. Okey, ada saliran, itu sungai, kegiatan ekonomi, pertanian, perikanan, pengangkutan, perkhidmatan dan lain-lain. Pandang darat fizikal, pandang darat budaya, fungsi pertempatan, dan murid-murid juga kena tahu pola pertempatan ya. Kena pastilah berpusat, berselerak, berkelompok, mana berjajar dan sebagainya. Okey. Kita tengok cara nak mengukur jarak. Okey. Contoh ya. Contoh berapakah panjang sungai dari RG titik. Kita cari titik dahulu. Okey. 880 171. Ini 880 171. Ini adalah satu titik 887 180. Okey. Titik. Dia nak cari jarak panjang sungai. Okey, kalau sungai tu lebar, pastikan murid-murid guna tali lah sebenarnya, tali putih ya. Ukur di tengah-tengah sungai. Ya. Setelah ukur tengah sungai, kerak tanda dulu kiri kanan ataupun tanda dua jarak tersebut, kemudian letak di pembaris. Letak di pembaris. Ya. Okey. Letak di pembaris. Dapat berapa sentimeter? Jangan lupa
bahagi 2 ataupun darab terus dengan 0.5 skala kita. 1 nisbah 50,000 itu sentimeter. Senang kira kita buat 1 nisbah 0.5. Barulah kita dapat jawapan 4 km. Ya? Okey. Kita tengok bearing pula. Cara mengira bearing. Kampung Kesidang kita cari dahulu. Titik Kampung Kesidang ke Balai Polis Kampung Lubuk. Okey, nampak tak? Balai Polis Kampung Lubuk, maka kita akan guna, kita nak cari sudut ya. Kita cari sudut guna semi bulatan. Okey, kita akan dapat berapa situ? 134 darjah. Betul ke cikgu ni 134 darjah? Bukan lebih kurang 122 darjah. 124. Lebih kurang begitu. Silap dah tu ya. Okey. Jadi kita akan dapat bearing. Bearing biasanya diukur dengan menggunakan protektor. Protektor ada dua. Ada dua jenis semi bulatan. Kalau kita payah sikit kita beli hak bulatan penuh ya. Lagi senang. Okey. Kita tengok pula kegiatan tanaman utama. Okey, contoh. Kawasan pertanian. Ini petak grid yang diberi ya. Jelaskan faktor yang mempengaruhi penduduk padat di kawasan petak grid 10, 10, 17. Petak grid itulah ya. Okey. Jadi apa yang kita lihat? Pertanian. Okey, sebab soalan di sini warna pink tu menandakan jelaskan. Bila jelaskan, gapo tadi kita belajar? Bui fakta, bui sikit huraian pendek ya. Tanah pamah yang rata membolehkan pertempatan dibina. Terdapat jalan raya utama menghubungkan Kampung Jujur dengan Kampung Batu Kayu. Semua ada dalam peta ya. Sumber air daripada Sungai Timah untuk kegunaan domestik. Saliran baik membolehkan pelbagai aktiviti ekonomi dilaksanakan. Okey. Boleh? Okey. Ini contoh. Kalau 2 markah, mengapakah getah banyak ditanam dalam persegi grid tersebut? Jadi, ini 2 markah sahaja. Jadi kalau 2 markah tak perlulah kepada huraian. Sekadar fakta. Tadi huraian bila 3 atau 4 markah ya. Okey. Betul belakang. Okey. Dapat 5. Tapi markah yang diperuntukkan hanya 2 sahaja. Maka boleh 2 markah ya. Okey. Mengapakah taburan pertempatan banyak tertumpu di bahagian timur peta? Timur, alik tangan kanan tu ya. Pekan Jabir, Ladang Baru dan sebagainya. Jadi, bila soalan mengapakah 4 markah, bagi fakta hurailah sedikit. Jangan panjang sangat dah. Macam tadilah. Fakta insya-Allah dapat 1 markah. Huraian kalau bertepatan dan relevan dengan soalan dapatlah 1 markah ya. Okey, seterusnya tadi jugalah cikgu hurai ya. Okey, boleh? Okey, kalau nak ambil gambar, snap dengan telefon ya. Kalau salin lambat sikit, lepas ni baru salin ya. Jimat masa. Okey, jadi di sini rumusannya ialah kalau bearing biasanya kita ambil purata, katalah jawapan dia 112 darjah, maka murid-murid kalau jawab 111 darjah ke belakang, 1 darjah ke hadapan. Kalau suhu kita ambil 2 darjah. Kalau jawapan dia 27 darjah Celsius, maksudnya purata betul 25 hingga 29 darjah Celsius ya. Kalau hujan 50 mm, kita ambil 50 mm sebelum dan 50 mm selepas. Ya, kalau jarak 0.25 km. Kalau jawapan dia 6.25, maksudnya 6.0 dan 6.5 kilometer. Jangan lupa ya. Unit tu penting ya. Kalau suhu, royak darjah Celsius. Kalau bearing, jangan royak darjah Celsius ya. Tu kata ya. Okey. Catat dah kalau ingat kemah bos kita. Okey. Okey. Beres semua? Beres ya, insya-Allah ya. Tak apa, jangan bimbang. Kalau bahasa tak faham,
Boleh tanya cikgu, cikgu awak tu hebat-hebat dah tu belakang tu. Sahaja tu senyap tu. Hebat pada cikgu ya. Okey. Sekarang kita fokus pula kepada graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Okey, boleh? Okey, boleh. Cikgu tengok muka dulu. Tak sedap Boleh tengok muka senyum manis. Ramah tulis nama saja. Beres semua? Beres? Tak ada jibu jari. Okey? Okey dah. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Kita tak banyak masa dah ya. Tak apa bagi yang line slow ada WhatsApp ke cikgu. Tu line dia slow cikgu tak boleh tengok. Tak apa. InsyaAllah boleh PM cikgu ya. Share juga ya. Boleh tanya cikgu-cikgu di sekolah ya. Okey, sekarang kita lihat. Untuk graf bar berganda. Okey. Cikgu harap sekarang kita pukul 9.33. Okey. Okey, cikgu ulangi sekali lagi. Uli lumat geografi SPM siri 1, kemahiran geografi hamalan ni. Uli lumat geografi siri 2. Cikgu tak banyak tarikh lah, insya-Allah ya, insya-Allah. Kalau ada perubahan cikgu maklum. Bahagian B struktur. Uli lumat geografi SPM siri 3, bahagian C esei dan siri 4 analisis soalan SPM keseluruhan. InsyaAllah. Moga kita boleh join lah ramai-ramai ya. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tajuk graf bar berganda dan carta pai. Okey, cikgu tak kecek lah kata nak bui ke Mokcik Arlina lah ya. Okey, kita lihat bagaimana. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tajuk teknik menjawab geografi. Maaf ya, peringkat awal dia slow sikit ya. Nanti lepas ni derah lah. Palang 2, bahagian B iaitu graf dan carta bersama cikgu Nak Arlina binti Awang daripada SMK Belimbing Tanah Merah, Kelantan. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini adalah elok sekiranya cikgu terangkan dahulu isi sekali menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Seterusnya, mari kita lihat graf dan carta. Graf dan carta adalah satu ilustrasi grafik yang berguna iaitu untuk menyampaikan data dan maklumat geografi dalam bentuk grafik dengan jelas dan mudah difahami. Ini dapat mengelakkan daripada huraian yang panjang dan mengelirukan. Baiklah, kita lihat pula jenis-jenis graf. Graf terbahagi kepada graf bar mudah, graf bar garisan berganda, graf bar berganda. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tumpu kepada graf bar mudah dan graf garisan berganda. Manakala carta pula ialah carta pai mudah. Ya murid-murid, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan graf. Graf seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa ia merupakan ilustrasi grafik yang sinonim dengan kertas graf. Untuk makluman murid-murid, kertas graf kalau kita lihat di pasaran terdapat pelbagai jenis warna. Ada yang berwarna biru, merah, yang cikgu guna ini adalah warna hijau dan hitam. Kertas graf terdiri daripada 3 jenis petak. Pertama, petak
kecil. Petak kecil berukuran 0.2 cm panjang dan 0.2 cm lebar. Petak yang kedua ialah petak biasa dengan lebarnya 1 cm panjang dan 1 cm lebar. Manakala petak yang ketiga ialah petak besar yang terdiri daripada 4 petak biasa yang berukuran 2 cm panjang dan 2 cm lebar. Seterusnya, kita lihat pula jenis-jenis graf dan cara memplot graf dengan tepat dan lengkap. Baiklah murid-murid. Graf bar mudah. Graf bar mudah menunjukkan perubahan satu pemboleh ubah sahaja yang tidak berterusan. Ia terdiri daripada beberapa bar di mana setiap bar mempunyai nilai tertentu. Kita lihat teknik memplot graf bar mudah. Dalam peperiksaan, pastikan murid-murid untuk memplot graf bar mudah yang lengkap dan betul memerlukan kepada pertama, tajuk, petunjuk, skala, paksi X, paksi Y bersama unit dan bar. Mari kita lihat langkah-langkah untuk melukis graf bar yang tepat dan lengkap. Pertama, murid-murid perlu melukis garisan tegak yang menunjukkan paksi Y bersama unit. Kemudian, murid-murid perlu melukis garisan mendata yang menunjukkan paksi X. Okay, seterusnya, murid-murid perlu juga menulis skala penyata yang telah dinyatakan dalam soalan peperiksaan ataupun murid-murid juga boleh menulis pecahan pengimbang. Yang keempat, tajuk. Tajuk biasanya sudah terdapat dalam soalan yang telah diberi. Yang kelima, terdapat petunjuk. Dalam graf bar mudah, murid-murid boleh meletakkan petunjuk atau tidak, memandangkan ia hanya merangkumi satu pemboleh ubah sahaja. Seterusnya, plot atau bar. Murid-murid boleh melukis setiap bar mengikut nilai yang telah ditetapkan berserta dengan skala yang betul. Mari kita lihat analisis soalan carta bar mudah. Mari kita lihat. Carta bar mudah telah keluar dalam soalan peperiksaan SPM 2011, 2013, 2014 dan 2016. Mari kita lihat seterusnya. Contoh soalan 8A. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Markah yang diperuntukkan ialah 8 markah. Berdasarkan jadual 1, lukis sebuah graf bar yang menunjukkan bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000 pada kertas graf. Gunakan skala 1 cm mewakili 1 juta orang. Di sini terdapat garisan yang berwarna biru menunjukkan tajuk yang telah disediakan dalam kertas soalan. Tajuk ini diberi sebanyak 2 kali, satu tajuk untuk jadual 1 dan satu tajuk untuk arahan dalam soalan. Yang kedua, terdapatnya paksi Y atau unit iaitu bilangan pelancong asing dalam unit juta orang. Seterusnya, kita lihat paksi X dinyatakan dalam bentuk tahun. Dan yang terakhir ialah skala sudah diberi dalam soalan iaitu 1 cm mewakili 1 juta orang. Baiklah, kita lihat pula bagaimana langkah untuk melukis graf dengan tepat dan betul. Mari murid-murid bersama cikgu, kita semak jawapan. Pertama, kalau kita lihat
Graf bar ini mempunyai tajuk yang lengkap iaitu bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Maka peruntukan markah di sini adalah 1 markah. Ya. Yang kedua, terdapatnya petunjuk. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, untuk graf bar mudah, murid-murid boleh adakan petunjuk atau tidak. Ya. Yang ketiga, kita lihat dari segi skala, skala penyata ataupun skala pecahan pengimbang ditulis di bahagian bawah paksi X iaitu tahun, skala 1 cm nisbah 1 juta orang dan juga skala dicatat di paksi Y di mana 1 unit ataupun 1 cm iaitu 1 petak biasa pada kertas graf bersamaan dengan 1 juta orang. Berikutnya, kita lihat di paksi Y, terdapatnya bilangan pelancong asing berserta dengan unitnya iaitu juta orang. Kalau kita perhatikan apabila kesemua ini lengkap, maka murid-murid bolehlah melukis bar di bahagian dalam graf, iaitu bar pada tahun 1995 berdasarkan kepada nilai yang telah diberi dalam jadual 1 tadi. Di sini kita lihat pemarkahan di sini, tajuk 1 markah, petunjuk 1 markah, skala 1 markah, paksi X 1 markah lengkap, paksi Y beserta dengan unit 1 langkah, plot atau bar 6 markah. Jumlah markah keseluruhan adalah 11 markah. Oleh kerana markah pada soalan ini diperuntukkan hanya 8 markah, maka maksimum markah adalah 8. Sekarang kita analisis pula soalan graf bar garisan. Graf bar garisan pernah keluar dalam soalan SPM pada tahun 2017 dan 2019. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk kita melukis atau memplot graf garisan. Contoh 2, soalan yang sama dengan graf bar mudah, cuma yang berbeza ialah graf bar diganti dengan graf garisan. Seperti biasa, terdapatnya tajuk pada soalan yang diberi. Seterusnya, terdapatnya paksi Y iaitu unit juta orang. Berikutnya, skala 1 cm mewakili 1 juta orang dan paksi X iaitu tahun. Sekarang kita lihat, adakah graf garisan yang dilukis memenuhi kriteria yang dikehendaki? Pertama, seperti biasa, terdapatnya tajuk bilangan pelancong asing ke Malaysia antara tahun 1995 hingga tahun 2000 lengkap. Seterusnya, kita lihat plot iaitu pelancong asing. Di mana graf bar tadi, nilai yang sama pada graf bar tadi sudah ditukar bentuk kepada graf garisan. Di mana nilai titik diambil di tengah-tengah kawasan setiap tahun. Di mana setiap titik yang cikgu simbolkan dengan warna bulat yang berwarna hitam akan dihubungkan dalam bentuk garisan dengan menggunakan pembaris. Sekiranya pemboleh ubah dalam soalan graf garisan melebihi daripada 1, maka kita akan dapati terdapat 2 garisan. Iaitu contoh yang cikgu bagi terdapatnya pelancong tempatan. Seperti yang graf garisan yang pertama tadi, murid-murid juga perlu memplot graf garisan kedua. Cuma yang berbeza ialah dari segi petunjuk. Berikutnya ialah skala. Skala seperti juga dalam graf mudah, kita dapati dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditanda nilainya pada setiap 1 cm di petak biasa pada kertas graf.
Berikutnya, yang keempat ialah paksi X iaitu tahun. Pastikan murid menulis tahun. Sekiranya tidak ditulis perkataan tahun, walaupun murid mengetahui, cikgu pun mengetahui bahawa 1995 adalah tahun, murid akan mendapat 0 markah. Berikutnya ialah paksi Y. Seperti tadi juga, bilangan pelancong asing berserta dengan unit iaitu juta orang. Untuk makluman penting, murid-murid sekalian, dalam kita membentuk graf bar atau graf garisan yang lengkap dan tepat. Okey, cikgu skipkan ini ya. Kita terus kepada carta markah. pai. Contoh adalah tidak diletakkan tahun. Teruskan lagi dengan carta pai dan cara memplot carta dengan tepat. Analisis soalan carta pai. Mari kita lihat. Soalan carta pai telah keluar pada tahun 2012, 2015 dan 2018. Ini adalah carta pai. Carta pai adalah sebuah bulatan dengan beberapa sektor atau pecahan. Setiap pecahan mengikut nilai komponen iaitu dalam unit peratus. Mempunyai jejari yang tepat dan yang keempat, sudut sektor atau darjah yang dikira tepat. Mari kita lihat langkah untuk melukis carta pai. Pertama, perlu ada tajuk. Ya, tajuk biasanya seperti dalam graf bar dan graf garisan juga terdapat dalam soalan. Yang kedua, perlu ada petunjuk. Petunjuk sama ada murid-murid hendak menulisnya di luar daripada carta pai ataupun boleh menulisnya di dalam sektor carta pai. Yang ketiga, terdapatnya sudut sektor. Sudut sektor ini murid-murid perlu menggunakan protektor untuk mencari sudut tersebut. Manakala dari segi jejari, kalau kita lihat jejari untuk carta pai ialah 5 cm. Jejari juga dikenali sebagai diameter. Seterusnya, kita lihat contoh soalan. Jadual 2 menunjukkan jumlah pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015. Markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. Berdasarkan jadual 1, lukiskan carta pai bagi menunjukkan peratus pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015 pada kertas graf. Gunakan jejari 5 cm untuk carta pai anda. Seperti biasa, garisan yang berwarna biru menunjukkan tajuk, ya. Manakala petunjuk dalam sektor terdiri daripada pemboleh ubah yang terdapat dalam jadual dan juga nilai peratus. Seterusnya, jejari. Jejari di sini adalah 5 cm yang telah diberi dalam soalan. Seterusnya, sudut sektor. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa sudut sektor murid-murid perlu mencari dengan menggunakan jangka sudut. Di mana di sebelah jadual yang kalau murid-murid lihat terdapatnya bilangan peratus. Jadi sudut sektor murid-murid perlu mencari iaitu bilangan keseluruhan, maafkan cikgu, bilangan pekerja yang bekerja dalam sektor-sektor tersebut bahagikan dengan 360 darjah darabkan dengan 100 ataupun peratus yang kita perolehi darabkan dengan 3.6 darjah untuk mendapatkan sudut sektor. Contoh yang cikgu nyatakan pada sebelah jadual 2 iaitu bagi sektor pembinaan kita akan perolehi 106 darjah, manakala sektor perkhidmatan kita akan dapati 41.7 darjah, pertanian 70.9 darjah. Di mana apabila kita jumlahkan keseluruhan, kita akan memperoleh
360 darjah. Dapatnya tajuk jumlah pekerja asing di Malaysia mengikut sektor pada tahun 2015. Di sini murid akan memperolehi 1 markah. Yang kedua, terdapatnya petunjuk iaitu pembantu rumah dengan warna biru, pembuatan sektor pembuatan dengan warna jingga dan seterusnya. Yang ketiga, terdapatnya jejari apabila diukur lukisan yang dilukis oleh pelajar atau cartapai yang dilukis oleh pelajar, kita akan memperolehi jejari 5 cm. Dan seterusnya, yang keempat ialah setiap sektor mempunyai sudut yang tepat dengan nilai peratus dicatat di dalam sektor cartapai tersebut. Oleh itu, dalam memperolehi cartapai yang lengkap dan tepat, pertama murid-murid perlulah mempunyai tajuk pada cartapai. Tajuk ini kita perolehi daripada soalan seperti yang telah dibincangkan tadi, petunjuk, jejari, sudut sektor. Sekiranya kelima-lima sudut sektor tersebut lengkap, murid-murid akan memperolehi 5 markah dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. Bagaimana? Baiklah. Kita analisis keseluruhan. Okey. Macam mana murid-murid? Beres ke? Okey, minta Z boleh buka sound murid-murid. Nak dengar juga suara. Sekejap ya Kak Noh. Okey. Okey, beres ke? Okey. Beres ke belakang? Okey. Beres, cikgu. Okey, jadi last kali. Oh, beres. Last kali. Kak macam seorang helikopter. Bere. Sangat. Apa beres? Bola. Oh. Lagi. Kak Noh. Tolong unmute Kak Noh. Cikgu Irawadi pun sama. Boleh unmute tak? Dah, Cikgu Irawadi beres. Okey, Ziasa Kak Noh tengok dekat chat lah. Kalau semua bercakap saya rasa macam terkejut. Apa tu, harap murid-murid semua dapat timbalah ilmu daripada ulil lumak geografi kita bahagian A, soalan 1 dan 2 pada hari ini ya. Okey, itu saja. Salam daripada cikgu. Salam sayang semua. InsyaAllah kita ikuti siri lagi lah ya. Okey, Cikgu Irawadi. Ya, terima kasih Cikgu Nur Alina. Terima kasih Cikgu Nur Alina. Jadi seperti kita dengar dan lihat semua tadi, Cikgu Nur Alina dia bermula dengan skrin dia dengan pantun-pantun bagi semangat. Foto-foto pondok jaga, fenomena Sekolah saya tu. Ya, macam mana kesusahan tu untuk budak pelajar calon tahun 2020. Jadi telah berjaya lah. Alhamdulillah. Lepas tu Cikgu Alina juga telah tunjukkan format baru. Format baru KSSM untuk SPM 2021.
Kemudian diikuti pula dengan video teknik menjawab. Okey. Jadi bahagian kemahiran ini kalau calon lihat dia ada 2 soalan itu sahaja yang awak belajar. Maknanya kalau awak uli sebagaimana tajuk dan selalu berdamping tanya dengan cikgu awak ataupun rakan sekelas yang boleh, yang kira boleh lah daripada awak tu, insya-Allah lah. Sebab geografi ini terlalu mudah untuk dapat markah asalkan awak rajin sahaja. Walaupun dia subjek elektif yang dikatakan kurang popular sangat, tapi kalau ambil insya-Allah akan bantu CJ awak untuk dapat A. Awak kena ingat, nanti awak naik tingkatan 6, ambil STPM, subjek geografi ini subjek yang popular masa awak tingkatan 6. Okey. Jadi saya rasa itu sahajalah daripada saya, ataupun ada Cikgu Nur Alina nak tambah apa-apa lagi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ini. Adalah cikgu nak ucapkan selamat maju jaya. Sesungguhnya murid-murid yang cikgu kasih sekalian, bukan cikgu saja, cikgu-cikgu di luar sana, iaitu cikgu-cikgu geografi. Murid-murid perlu ingat bahawasanya kami akan sentiasa membimbing murid-murid untuk skor A geografi untuk tahun ini dan tahun akan datang. Ya, selamat belajar. Belajar bersungguh-sungguh ya. Insya-Allah ya. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey Kak Noh, insya-Allah malam esok sedikit pengumuman lah. Malam esok kita akan bersama-sama dengan Cikgu Kuna untuk slot matematik. Okey, kalau siapa kenal Cikgu Tengku Nur Alina memang nak join lah kelas, insya-Allah. Cikgu pun berharap kamu semua mendapat manfaat lah daripada kelas awan ilmu. So bila dah ada peluang dan ruang, silalah rebut. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sesungguhnya anda pelajar yang hebat. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih Cikgu Irawadi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum. Okey, baik. Assalamualaikum.